sejahtera semua. Welcome dan selamat datang ke Mereka. Nama saya Jay. Nama saya April. Kami trainer anda untuk sesi Reka Jenama sendiri. So hari ini kita akan masuk beberapa topik untuk bagi sedikit background tentang social enterprise kami dan siapakah mereka. So mereka ialah makerspace. So makerspace ni mula wujud maybe about 5 tahun lepas dari MIT, famous college kat Amerika, kat Boston. So mereka ingat macam mana nak gunakan peralatan di college mereka. Sebab ada juga bidang sains, ada bidang engineering. Macam mana mereka boleh gunakan ideas yang diorang keluar daripada bila mereka buat thesis atau projek mereka, macam mana boleh gabung atau bekerjasama dengan field-field atau bidang pelajaran yang lain. So mereka munculkan idea ni makerspace. So dekat sini kita pun ada juga labs yang kita ada kat sini yang orang ramai boleh datang membina di sini. Membership dekat sini free membership. Asalkan you tahu pakai peralatan ni, boleh datang guna machines. Sebab machine yang paling mahal sekarang. Kalau you nak bawa materials, sumber asas apa-apa, kalau you nak bawa kain sendiri boleh. So kita ada a few labs kat sini yang I nak jelaskan. Kita ada fashion lab. Dekat fashion lab kita ajar pasal sustainable fashion. Sebab bidang fashion ni memang banyak membazir, banyak membuat sampah. Sebab kita tidak recycle baju kita. Kalau koyak, kalau kotor kita buang. Tapi kita boleh recycle. Baru je, I think mungkin dalam 2 atau 5 tahun ni baru saja dia ada teknologi ni yang boleh recycle balik pakaian. Kat Malaysia kita ada satu social enterprise, nama mereka Cloth Care. So dia ada dekat Taylor's University, ada dekat Shell Station semua. You boleh pergi sana, boleh bagi pakaian yang koyak atau kotor. Sebab kalau kita nak donate bagus, tapi bila kita donate jangan donate yang ada kotor ke dah koyak. Macam mana dia orang nak pakai? Kita kena recycle barang-barang ni. So fashion kita ajar pasal ni. Dan dekat organisation kami, fashion kita bina bags, accessories dia orang panggil lah. So bag ni dibuat daripada seat belt, tali pinggang yang rejected. Kita buat dengan pakai banner. So banner advertisement kat luar semua, dia juga gelas air. So kalau dia waterproof, bagus juga. Dan juga kita gunakan felt. Felt ni kain yang dia orang pakai untuk carpet, untuk event. Satu event dekat KLCC boleh katakan satu lori 3 tan penuh. Berapa banyak event yang kita ada kat Malaysia. Bukan saja setakat Malaysia, tapi dalam dunia ni. So semua barang ni boleh kita lebih gunakan lagi sekali. So kita panggil dia upcycling. So kita upcycle produk ni dan jadikan dia bags. So itu fashion team kita. Dan juga kita ada team lain. Kita ada team electronics. Team electronics, kalau nanti mungkin next week kita akan bawa you jalan tengok juga apa yang saya tengah cakap ni. So kita ada bicycle yang you boleh kayuh, boleh blend juice, you boleh menyalakan lampu. So kita buat gimmick, kita rent barang-barang ni. Saya boleh share juga. Satu bicycle kalau dia nak sewa, kita sewa 2,500, mungkin lebih. Dengan manpower kita datang ke sana, kita set up semua. So kita pun ada business model kita. Setiap department kita pun ada business macam mana dia nak dapat duit. Sebab kita ni social enterprise, lain daripada NGO. NGO untuk dia orang buat untuk kebajikan orang ramai dan selalunya free service yang dia orang buat. Tapi kita ni kena bayar lah untuk time abang dengan kakak ni. Dengan time kita guna buat modul yang kita keluarkan atau produk yang kita keluarkan, dia kena belilah. So kita pun nak meningkatkan taraf NGO ni pun untuk jadi social enterprise. So mungkin dia orang tolong golongan orang tua, tapi orang tua ni boleh buat produk sendiri dan jual. So dia boleh self-sustain atau jadi lebih sustainable dia orang cakap. Okay. Lain kita ada juga lab design. Design mungkin April boleh bercakap sikit. Okay, so dalam design lab kita ada 3D printer. Yang inilah adalah satu contoh yang kita guna, like yang kita buat lah dari 3D printer kita. Yang ini Pixar Lab.
Tahu yang Pixar yang lompat-lompat tu. So tapi you boleh buat yang ni senang. Kita dapat file terus template tu dan kita print. Tapi you boleh ubah, mungkin tulis nama, mungkin buat lubang kat sini bila lampu dia menyala lebih terang. Boleh. So selain yang 3D printer, kita ada juga yang laser cutter tu, laser printer lah. So dia kita boleh design kita punya grafik sendiri dan letakkan dalam software program mesin tu, dan dia akan buatkan semua corak-corak yang you nak lah, dengan nama ke apa. Sebanyak customization dan lebih cepat kalau kita buat. Kalau kita tengok 3D printing, lebih masa dia akan ambil. Mungkin 3 jam, 5 jam macam tu nak buat. Yang macam tadi ni mungkin 5-8 jam nak print ni. Tapi laser dalam masa 5 minit, 20 minit, 1 minit pun boleh, senang. So, yang ni lagi satu produk yang kita buat. Kita buat workshop, kita ajar macam mana nak buat your own name card holder. So, name card ni yang kita buat ni kita panggil magic name card. Okay? Sebab sekarang kalau you tengok, dia ada dekat line, 2 line kat sini kan. Sini X, X0, X0, X0. Wow. Mana ni? So tapi yang kita ajar selalunya ialah design dia, macam mana nak ubah pattern dia. So produk-produk ni kita boleh ajar kelas macam mana nak gunakan laser engraver. Kita buat team building juga gunakan laser engraver. Come up with your own product mungkin. Kita tengok mana buat competition pun boleh. Ada juga festivals yang kita organize atau bekerja dengan festival events. Lagi yang satu yang terkenal kat Malaysia ialah Rainforest Music Festival. So festival ni 3 hari, dan dalam 3 hari ni makanan semua yang diorang pakai kita compose. Kita kerja dengan orang kat Kuching, nama social enterprise mereka Warming Up. Kita dapat semua makanan semua itu kita kena asingkan dan bagi kepada ulat ni untuk makan. Dan dia akan jadi baja kembali. Dan kita dapat dalam tan-tan, bertan-tan kita dapat barang-barang ni. So air minum pun banyak kita belikan dalam 3 hari ni. So kita bagi mereka keychain macam ni untuk macam dog gift, dan dia dapat cawan sendiri. Dan kita dapat Kowe untuk jadi sponsor, dan bukan, masa itu kita dapat Kuku untuk dapat jadi sponsor kita, dan diorang simpan vending machine untuk air percuma untuk semua orang. So kita kurangkan penggunaan botol air dari sana. So dari segi design, kalau ada corporate yang ada idea atau peniaga sendiri, dia dah nak letak logo kat mana, nak tukar design macam mana, dia orang pun boleh discuss dengan kami dan designer kami. So dekat mereka selain daripada design lab, kita ada wood and metal workshop, kita panggil fabrication workshop. So kalau nak belajar welding, nak belajar kerja kayu, boleh juga kat sana. Kita ada VR station, so boleh masuk dunia VR, canggih, bagus. Dan kita ada ajar sikit pasal VR juga, dan gunakan partners kami untuk ajar kelas-kelas lain di sini. Alright, so makerspace kita kat sini pun ada orang juga rent tempat ni, nak buat event sendiri pun boleh juga. So kita punya business model bila difahami, ada banyak cara kita buat business untuk program atau untuk mereka. Okay, so dalam lesson ini kita nak you orang ada satu idea, sebab kita buat kelas ni produk atau branding kan nama dia. So kita nak ada satu produk atau satu perkhidmatan, servis yang you ada. Okay, mungkin servis ni you pernah tengok, you nak ubah sikit, boleh. Tapi you kena ada unique ni, kena cari nama sendiri. Okay, kalau apa-apa nama pun no problem, kita boleh cuba. Tapi kena nama yang senang faham. Janganlah sampai nama kedai 5-10 perkataan, tak ada kan macam tu. So kena pendek, senang dan matching dengan bisnes yang dibuat. Okay, so dari explanation yang kita akan jalankan selepas ni, you boleh fikir apa produk dan servis you nak buat. Okay, selain tu, kalau adik-adik ada apa-apa cita-cita, what is your ambition bila nak besar? Sekarang mungkin dah nak habis SPM, ada nak duduk SPM. So kalau you ada apa-apa soalan pasal careers pun, you boleh tanya kita boleh cuba jawab. Alright?
So, kita nak mulakan with the introduction to branding. So, apa itu branding? So, branding adalah satu cara pelanggan anda memahami anda. Dia macam baju you, appearance you punya suara dan semua-semua yang you bagikan image tu dekat pelanggan you. So, dia bukan sahaja logo tapi juga you punya customer service, you punya design, you punya iklan juga dan macam mana you pemasaran your product. So semua ini adalah like branding. Yeah. So jangan ingat branding tu logo saja. Banyak jenis kita kena prihatin dulu. Okay? Dan juga dari segi branding kita boleh tengok kalau kita buat branding yang konsisten, you boleh meningkatkan pendapatan. Kalau you ada loyalty program, you kena memahami pelanggan anda. Tak boleh saja nak buat apa-apa produk, you kena tahu siapa target audience, di mana you nak jual. Semua ni you kena fikir dulu. So kita akan cover aspek-aspek ni dari segi produk yang you all akan buat dalam aktiviti. So sini kita ada 4 jenis branding. Branding yang pertama itu branding corporate. Yang kedua branding peribadi. Ketiga branding geografi dan yang akhirnya branding produk. Contoh bagi branding corporate iaitu Apple yang kita semua orang kenal kan. Yeah. So, Selain tu corporate ni selalu company besar. Macam Apple corporate tapi dia ada produk. Produk lain dia akan masuk pada penjualan produk atau branding produk. So ada lain selain tu boleh cakap macam real estate company atau shopping mall pun boleh dikatakan corporate. Hospital private semua dikatakan corporate juga. Okay? So selain itu kita bagikan satu contoh Michael Jordan. Apakah branding tu? Personal branding. Personal branding. Dia brandkan sendiri untuk jualkan, untuk dapatkan opportunity dari bisnes lain, buatkan iklan, jadikan new source of income untuk mereka lah. Kita boleh tengok sekarang banyak YouTube sensation yang muncul. Mungkin dia orang buat cawan tapi tulis nama signature kat sana. Mereka pun beli barang-barang ni. So it's a new model of business juga. So mungkin adik-adik pun boleh jadi your own businessman macam tu. Mungkin you nak buat kek sendiri, ada perkara lain, or you want to sell it, mungkin your mother's cake shop ke, you can come up with your own ideas macam tu. So peribadi is very much influence kepada orang tu. Okay? Dan yang satu lagi adalah branding geografi, yang which is Visit Malaysia. Itulah one of the contoh, and dia related more to tourism, pelancongan. Tourism, yeah. So lebih kepada tempat yang kita cakap. So dia pakai tu geography. So kalau kita tengok macam pergi holiday, nak pergi snorkeling, nak pergi mountain climbing, semua dia akan buat lebih kepada branding geography. Tertakluk pada tempat tu sendiri. Dan last kali ialah tadi kita cakap branding produk. So branding produk paling banyak kita tengok yang ada, paling common. So kita akan explain sedikit pasal penjenamaan corporate juga. So penjenamaan corporate itu adalah bagaimana syarikat memperkenalkan diri kepada dunia, kepada pekerjaannya sendiri. So dia bukan sahaja untuk you punya potential client saja, tapi untuk semua. So itu dapat perbezaan dia dari produk. So yang kita tengok branding example yang satu kita nak cakap, yang next slide ni pasal mereka. So dalam slide ni you boleh tengok kita ada logo kita, dan dalam logo ni kita guna typography. Itu nama kita, me, Reka, maksud saya, design. So typography ni katanya cakap tulisan. Ya, tulisan. Kan? Kalau saya gunakan logo tu icon. Ya, so dia ada lain jenis lah. You boleh guna icon, guna tagline, guna typography. So Apple yang dengan biji apple tu yang itu icon.
Okay. Yeah. So So, kita boleh tengok tagline ni pun dia senang faham. Kalau kita baca macam, kalau kita tengok Nike, apa tagline dia? Mesti semua orang tahu. McDonald's pun semua orang tahu. So, macam tu dia boleh dapat tahu apa produk yang dia orang buat. Activity yang you all will be doing also kena ada tagline. So, your product name, apa produk pun kena tahu, dan juga kita nak satu tagline. Jangan panjang-panjang bertulis. 3 perkataan, 2 atau 5 pun paling banyak. 3 paling bagus. So dalam mereka punya logo, you boleh tengok ada pembaris, ada what do you call it, alat nut kat sana. So you boleh tengok sana, you nampak macam ni macam mereka sesuatu. Tapi bila baca tagline, do, make, learn. So dia orang ada do, ada learn. So mungkin ada education. Pembaris pun ada segi education, design. So bila dia orang tengok pun senang dia orang faham what is your product about, or what is your company about. Okay, so selain tu, next slide yang kita tengok ialah kad nama. So when you have a business pun kita kena ada name card. Yang name card ni pun sekarang kita boleh buat lebih senang. Kita boleh buat dengan pakai apps. So bila kita pakai app ni, tak payah nak beli name card berapa mahal dia pun tak tahu, mungkin RM50-100 dan banyak membazir. Tapi kalau you ada app ni, you boleh scan, boleh share. Dan kalau you lupa siapa orang tu, mungkin hari tu you jumpa 10 orang, you boleh tengok mungkin muka dia, mungkin dia akan link dengan social media dia orang. So you boleh tahu siapa, apa produk mereka. Lebih senang. Tak payah nak tulis balik kalau dapat name card, siapa nama ni semua. Tak payah, semua automatic. Okay, dan lebih senang untuk mereka berinteraksi dengan kami. Selain tu kita kena ada yang gunakan baju korporat. Macam kami hari ni ada pakai baju mereka. So, kalau you pergi ke Apple Store, you boleh nampak. Kalau tengok staff, you tahu mana staff, you tahu mana pelanggan. So, dia pun nak identity rasa lebih senang. You know, lebih mesra macam tu. You feel comfortable nak datang dekat, nak cakap dengan dia orang pun. Tapi zaman sekarang ni, kita dalam masa COVID, so semua orang kena perhatian sikit, jaga-jaga. Macam kami pun duduk macam ni pun, kita tengah bekerja sebelum ni pun. Bila time lockdown untuk buat PPE dekat mereka. Besok, I think next class bila kita datang, kita akan tunjuk apa yang tengah terjadi kat luar. So, sebab tu kami memang okay dengan bekerja dekat sikit. Alright? So yes, baju corporate very important. It's also free marketing. Macam you tengok AirAsia, dia orang selalu jual barang dia dekat aeroplane. Ada orang suka, dia orang nak beli baju tu. Tapi untuk you, free marketing. Dia orang suka sebab design you menarik. Mungkin colour dia suka, dia akan beli. Dan you dapat free marketing. Dan kita ada juga produk kita yang tadi kita tunjuk. Semua produk-produk untuk lebih mereka memahami apa yang kita buat. Dan social enterprise kami lebih kepada lestari. Okay, so kayu yang kita pakai ni semua pun kayu sustainable. Kalau kita tengok 3D printer punya bahan pun kita pakai sustainable. Biodegradable. Dia dibuat daripada sugar cane and tapioca ke something like that. So it's edible barang yang boleh makan. Kita juga ada yang pakai plastik. So kita melt plastik dan dia orang jual dye plastik ni. So kita ada unsur-unsur sustainability. Okay. Selain tu laman web, very important. Semua orang kena ada social media page pun bagus. Sebab kalau dia tengok laman web, mungkin dia tahu kenal barang, tapi sekarang pun dia orang akan tengok you mean social enterprise. Kalau social enterprise, social media you tak ada apa-apa, mungkin last activity 2 tahun lepas memang dia tak panggil you balik. Tapi pasal dia orang tengok social media you, kalau aktif, banyak aktif, mungkin ada perkara menarik, mungkin dia akan contact you juga dari sana. So a few things yang you kena ada lah bila ada business macam ni. Tapi untuk aktiviti kita ni, kita takkan pergi ke sana banyak, kita akan explore aspek lain. Alright. Next slide, kita boleh tengok ada kedai. So kedai kita kat Publica, shopping mall kat Solaris. So kedai kita punya branding macam mana, nampak dia, mana kita guna color-color apa yang kita guna, semua kena planning sebelum tu. So itu yang kita tengah ajar adik-adik sekarang. Okay, macam mana nak plan semua benda ni. Kita boleh tengok kena ada list perkhidmatan. So yang kita buat ni education, kita ada membership, kita ada juga consultation. So
mereka boleh buat dengan kita. Selain tu, design kita gunakan untuk corporate, tanda tangan, email signature. Email signature penting sebab mungkin you dah chat dengan dia tapi dia nak call you macam mana, dia nak tahu mana you, dia boleh tengok kat bawah sekali setiap email yang you hantar akan ada automatic signature tu. So dia boleh tahu siapa macam mana nak contact. Dan paling terakhir untuk surat-surat resmi, kita ada kepala surat, kita ada letterhead dia, macam mana nak design, itu paling senang untuk design lah. But this is an example untuk kamu tengok. Okay, so sekarang ni kita nak explain a bit about penjenaman produk. So dalam slide ni kita boleh nampak Mountain Dew. So Mountain Dew itu adalah satu produk yang dibrandingkan, dia stand alone saja. Dia tak ada nama-nama yang lain ke or whatever. Dia punya iklan memang guna dia punya own tagline, dia punya own suara, dia punya own warna dan semuanya. So yang ini adalah like branding yang paling common dalam semua among all the semua strategi tu. Dan kita boleh tengok kadang-kadang produk tu mungkin ada special edition, mungkin masa perayaan, mungkin dia ada new edition, dia nak mungkin new design untuk masa itu. So branding dia pun akan berubah sebab dia nak tackle klien-klien tu. Macam you tengok mungkin bila tahun baru Cina atau musim perayaan, dia akan musim raya, dia akan buat color-color branding untuk share that experience dengan pelanggan. So kita boleh tengok dari next slide ada good versus bad branding. Kalau kita tak tahu Nike, Ford, Apple, kalau tengok ni, kalau kita tak kenal Apple, I think this one ini kedai makan, kedai jual buah. Kalau tengok Nike mungkin ada tick, ada Nike, mungkin nampak macam okey lah, boleh sesuatu yang boleh jadi, okey, boleh clearkan, mungkin dibuat benda lain. Susah nak faham. Tapi sebab branding dia dah begitu powerful, kita tengok Apple macam ni, kita dah tahu ni produk apa. Kita tengok Ford, ni kereta. Tapi you tengok yang bawah ni, kalau tengok tu recreation, color dia, kontras dia pun susah nak baca. Kalau tengok yang tu Spella P, tu A ke O ke N, memang susah nak baca. Lepas tu yang last dia AP, apa tu AP? Ada design, ada burung, kita pun tak faham. So branding tu bila you start dengan tagline semua ni, that's how people boleh kenal nama you. So kita kena tahu macam mana nak gunakan good branding atau bad branding. So yang next ni adalah branding peribadi, dan branding ni biasa digunakan oleh ahli politik, selebriti, atlet dan orang-orang yang mempunyai banyak follower. Dan mereka buatkan branding sendiri ni adalah untuk menciptakan peluang perniagaan untuk mereka dan memberi manfaat kepada jenama yang bekerja dengan mereka. Maksud, kalau saya ada banyak follower, saya punya produk yang saya tolong jualkan tu akan increase dalam dia punya penjualan juga. Ya, saya ada satu kawan yang tengah jual teeth whitening device. Tapi barang ni dia beli daripada tempat lain dan dia dapat satu selebriti untuk mewakili barang dia. So setiap kali ada dalam seminggu dia buat satu post, 2 post, dan dia orang bayar juga. Kadang-kadang dia orang dapatkan mereka untuk jadi ahli bisnes mereka. So mungkin ada profit sharing. So ada banyak cara yang you boleh buat branding peribadi ni, and you boleh explore different ways. Sebab kalau kita je nak bercakap pasal my cake is the best, memang best, tapi kalau saya dapat satu chef cakap ni cake ni bagus, saya gunakan, saya buat design untuk mereka, memang lebih ramai kita dapat target untuk barang kita ni. So yang contoh yang kita bagi dekat sini adalah Nilofa. Nilofa dia punya branding kan sangat kuat sendiri. Dia seorang selebriti yang terkenal dalam Malaysia dan dia buatkan dia punya brand tudung sendiri, Nilofa. So yang tu lah yang sangat sukses punya satu contoh yang kita bagikan dekat sini. Yes. Alright. Next ialah penjelaman geografi. So this one is very about location. So yang kita cakap industri pelancongan, tempat aktiviti sport semua. So dia tertakluk pada tempat tu sendiri. So dia akan advertise, datang ke sini, these are the benefits yang kita ada,
mungkin promosi, packages, kadang-kadang you boleh dapat subsidi daripada government untuk dapat lebih orang dapat datang ke sana. So macam time COVID ni memang branding untuk geografi ni memang kita kena fikir macam mana nak ubah. Sebab sekarang ada banyak yang buat branding geografi dia digital dalam VR. Yes, so orang boleh tengok kita boleh fikir macam mana nak gunakan masa ni untuk stay alive atau sustain untuk to be relevant dalam masa ni. So dalam next slide kami akan tunjukkan apakah kepentingan untuk buatkan branding. So yang pertama, branding adalah menyokong pengiklanan dan meningkatkan pengenalan, mendapatkan kepercayaan, membawa pelanggan baru. So slide yang next, dia menunjukkan kenapa orang nak stay untuk brand tersebut dan kenapa orang tak nak brand tersebut. So yang mereka yang tak nak brand tersebut adalah sebab mereka tak kenal sangat value apa yang dia orang tengah buat. Mungkin messaging dia tak begitu jelas. So mereka pun tak faham. Mereka tak suka sangat lah. Dan mungkin kerana dia punya customer service dia pun selalu dia tak jawab balik. So mungkin sebab tu dan juga quality produk tu. Kalau quality you tak bagus memang dia orang tak akan balik. Tapi kenapa dia orang stay ialah opposite apa yang kita cakap lah. So kita boleh tengok dari segi tempat kita makan juga. Kalau kita pergi tempat tu dia orang ada statistics. Kalau you datang tempat makan tu 3 kali, you dah hook customer tu. That customer is for life dia orang cakap. So macam itulah kita buat business pun kita nak customer tu pulang balik. So you must think of loyalty program. Mungkin bila dia beli barang kedua atau kalau dia jemput kawan lagi satu, kita bagi kawan lagi satu discount atau membership free. So ada banyak jenis cara kita boleh gunakan branding untuk meningkatkan bisnes. So yang bagi the first one, yang the pertama, penyokongan periklanan. Yang ini bermaksud kalau contohlah yang kita bagi sini Nike kan dia jual kasut dan dia ada packaging dia kasut kotak, dia ada dia punya plastic bag yang dekat atas packaging semua tu dia ada logo dia, tagline dia dan orang akan bawa ke sini ke sana dan itulah dia jadi iklan yang bergerak. Dan juga kita tengok ada kawan juga saya yang kalau kotak dapat pun tak nak buang kotak tu, dia simpan dalam kotak. So dia punya branding macam mana dia orang gunakan tu lebih menarik. Dan kita kat mereka dulu kat retailers kita ada buat make your own shoe box dengan gunakan laser. Lepas tu tea bags yang dah pakai kita ada buat satu tempat untuk masukkan tea bag kat sana. So dia boleh tak ada bau. So kita boleh buat branding macam tu. Mungkin kita boleh cakap dengan Nike, cakap why not you want to improve your design. Kita ada examples. So yang next adalah branding meningkatkan pengenalan. So maksud orang selalu akan beli barang yang dari syarikat yang mereka sudah kenal kan. So kalau you ada branding sendiri, mereka dah ingat you punya nama. Kalau servis pertama kali dia suka, then dia akan balik lah. So ini juga memang akan tengok quality juga dan juga mungkin kadang-kadang you tengok your peers, dia cakap your golongan kawan-kawan semua yang suka Nike ke suka teknologi baru, so normally you get involved macam itulah. Dia juga akan membezakan brand you daripada pesaing you. So next adalah mendapatkan kepercayaan, membina image profesional di dalam luar dan di luar dan dalam organisasi. Ini juga tolong membina kesetiaan dalam kalangan pelanggan kalau you ada brand sendiri itu. Dan juga mereka lebih setia bila ada good representation, good service, semua akan dapat lebih percaya. So next adalah just to share, bila kita beli dekat Lazada online semua pun kita tengok review orang, we want to make sure ada backing yang betul. So that's also somewhat of kepercayaan. Kepercayaan lebih sebab banyak orang beli dari sana.
So branding juga membawa pelanggan yang baru. Yang macam tadi kita cakap lah, kalau servis you baik, orang akan cakap like rujukkan, like bagi tahu kawan you, oh brand ini baik dan servis dia macam mana. So inilah sebab kita kena ada branding. Yes. So, ini satu slide yang saya dapat dari online, very interesting, tapi bukan, some people mungkin ada lebih servis atau lebih steps yang dia buat, tapi untuk kali ni we try and use this one. So from our side, macam mana kita nak dapatkan satu branding idea? First kita kena define apa brand yang kita nak buat, siapakah kita nak market, target audience kita. Selepas ni kita akan cakap pasal demographic and what is that about, dan juga nama, pasal what's your name of your brand, apa nama brand you. Lepas tu you kena ada satu story. So kadang-kadang kalau you tengok kat laman web ada page about us yang dia akan tulis pasal apa membuat mereka menubuhkan organisation mereka. So sometimes you boleh rasa, wah, I like the story, sebab story tu you nak jadi pelanggan dia, pun ada juga case macam tu. Lepas tu kita nak create logo. So what style design, nak buat yang tadi cakap icon ke, nak buat typography ke, nak buat combination pun boleh. Lepas tu create your own collateral. Collateral tu ialah material lain. So yang tadi kita tunjuk pun ada name card, ada baju, design untuk banner lain, design untuk poster lain. So sizing, messaging semua kita kena fikir. Dan bila kita start business pun kita kena fikir apa collateral atau material yang kita kena bina untuk design kita. Lepas tu kita kena establish a voice. Macam mana kita nak memberitahu perkara ni, nak bagi tahu sebab mereka ni semua kanak-kanak ke. So messaging kita mungkin lebih kepada budak-budak. Tapi kalau mungkin nak jual rumah, so mungkin lebih kepada orang dewasa yang mungkin golongan tua ke, atau yang sudah bekerja, baru bekerja. So messaging dia pun lain. Okay. Dan lepas tu kita boleh pilih platform, nak masuk social media, nak guna website, all that kita boleh plan dari sini. Okay. So yang first step tu define your brand. Maksud you kena tahu siapa sendiri. So when you're thinking of your brand, bila adik-adik semua tengah nak fikir pasal brand sendiri, ingat bukan saja brand, boleh service juga. Okay, so brand and service tu you can tengok apa yang istimewa, apa yang menarik, apa yang lain daripada competitor. So you boleh tengok dari online, mesti ada idea yang satu yang sama dengan idea you, atau mungkin idea you apa peluang lain yang you ada. So you kena ada semua research ni you kena buat, planning ni you kena buat. Okay. Dan lagi yang satu penting yang tadi kita bincang pun, mengapa anda mulakan perniagaan ni. Macam kita ni dekat Amerika, kita mulakan perniagaan ni sebab kita tahu education kena bertukar. Ada banyak juga kerja yang menarik, dan kita nak tunjuk bukan saja adik-adik tapi juga orang dewasa kita tengah ajar kat sini untuk reskill talent mereka. Mungkin dia orang tahu design tapi dia orang tak tahu bisnes, macam mana nak start bisnes. So kita buat training kat sini. Kita ada guide corporate dengan juga NGO untuk membina business model baru dekat sini. So semua tempat pun ada kenapa dia mulakan produk mereka. Macam Nike saya tahu dia buat daripada tire rubber. Lepas tu dia memang nak memperbaiki untuk orang yang buat racing, lumba lari. So dari sana mereka lebih meningkatkan produk mereka dari sana. Okay. Yang lagi satu ialah kepercayaan dan nilai corporate tu. So sometimes ada few companies yang you tengok, you tahu mereka mungkin tak begitu bagus, mereka tak tolong orang ramai, memang you tak nak buat bisnes dengan mereka. Tapi corporate yang you tahu, oh dia ada tolong orang, dia cuba memperbaiki servis mereka, so mungkin you lebih percaya kepada mereka. Okay. So benda-benda like soalan macam ni, kalau you jawabkan semua dia, you akan dapatkan itulah nilai value yang untuk brand kau, yang akan menarik you punya klien. Yeah, so you tengok next slide, dia cakap kalau
consumer tu dia memahami apa yang you tengah buat, lebih senang dia nak buat bisnes dengan you. So kalau dia faham story you, so tak payah nak tulis satu karangan, satu paragraf pun boleh juga. Kalau ada testimonial daripada orang ramai pun bagus, sebab people lebih senang berinteraksi dengan human. Okay, so next up, penting untuk mengetahui pelanggan anda. Penting tak? Kenapa? Kenapa itu penting? Nak tahu siapa yang kita tengah buat bisnes. Kalau kita tengok slides yang seterusnya, kita tengok ini diapers untuk bayi. Dan bayi ni dia dah pakai jeans diaper. So siapa dia tengah advertise benda ni? Pada bayi? Mungkin bukan, sebab macam mana dia baby ni nak beli barang ni. So dia mungkin nak advertise kepada, kalau tengok animation selepas tu, boleh nampak ada seorang ayah kat sana. So mungkin diapers tu untuk lelaki, sebab mungkin senang dia orang nak change, atau mungkin ada gaya style rock ke something like that yang lebih pada lelaki, atau bayi lelaki pun boleh, boys, baby boys. So dia tengah target produk ni pada parents, ibu bapa. So kita kena tahu siapa target kita tengah buat, tapi produk mungkin ada target lain. So tak payah nak keliru sangat. Kalau kita tengok slide seterusnya, this is what yang kita selalu panggil, kita akan pakai. Dia panggil demographic atau demografi. So demografi ni selalunya kita terpulang pada umur, jantina, pendapatan mereka, mungkin education level mereka, sebab produk ni mungkin produk IT, so mungkin dia kena mesti ada degree. Mungkin produk ni semua orang pun boleh, so tak payah ada education pun tak apa. So kita tengok mana satu level audience kita berada. Kalau kita tengok sini ada religion dengan family life cycle ni tak banyak kita gunakan, tapi kalau peralatan tu peralatan agama, dan mungkin kita nak gunakan ni. So kita tengok produk you, dan you akan tengok mana yang you kena report balik. So dalam aktiviti nanti kita ada tulis, kena ada jantina, kena ada umur dan income level paling penting. So you tengok, kalau apa lain yang you ingat penting, you boleh pakai. Okay. Selepas tu ada persona. Next slide kalau tengok, persona ni lebih mendalam. Sekarang ni I pun tengah ambil satu course online dalam time COVID ni untuk belajar sendiri juga, macam adik-adik juga tengah belajar. So saya pun tengah ambil satu course dengan sertifikat, dan sana juga mereka ada ajar pasal persona ni. So persona ni lebih menarik, sebab kalau kita tengok demografi tadi, kita tahu umur, kita tahu pendapatan mereka semua, tapi siapakah mereka? Tak pasti kan? So kalau kita buat persona ni, kita boleh lebih mengetahui siapakah mereka. So persona ni dia buat is a made up person, bukan orang benar. Kita buat satu rekaan. So mungkin untuk sport shoes atau sports bag ni, kita nak target ada yang golongan budak-budak, ada mungkin golongan perempuan lelaki lain. Mungkin dia cakap perempuan yang suka bag ni, dia orang suka Instagram, mereka suka guna Pinterest, mereka suka buat business, mungkin dari segi financial business, sebab bag ni ada tempat file semua. So kita dapat persona siapa ni, dan kita bagi nama untuk persona ni. Tak payah, mungkin yang contoh ni ada seorang perempuan kat sana, ada yang saya nampak ada cartoon characters pun ada. Dan bila kita identify dari segi branding pun, kita akan cakap ini untuk Nora, ini untuk Roger ke, untuk Roy ke, untuk siapa-siapa, kita boleh bagi persona untuk mereka. So this one is a bit more in depth. Saya cuma nak bagi tahu, it's quite interesting for you to understand. Tapi kita takkan buat dalam aktiviti kita. Okay? But the next one, SWOT analysis. So, ni bukan SWOT team. Dia nama dia Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Okay? Kalau adik-adik start college mesti akan belajar pasal ni. So, mungkin you akan boleh pakai benda ni sekarang, dan mungkin senang
masa depan nanti. So SWOT analysis ni ada 4 things, very easy. Product you, kalau product you, apa kekuatan dia? Dari segi apa baik, apa yang sumber yang you gunakan tu unik, dan mungkin kekuatan yang orang lain dapat lihat. Okay? Dan dari segi opportunity, peluang apa yang you nampak? Mungkin ada trend baru ke, mungkin ada bagaimana anda dapat mengubah kekuatan anda menjadi peluang. Itu pun satu cara yang kita boleh berfikir. Weakness, kelemahan. So product you, apa kelemahan dia? So dari sini bila you list kelemahan, dia boleh membaiki kelemahan tu. Dan bagus untuk tahu sebab tak ada produk yang paling bagus. Mesti ada improvement yang boleh kita buat atau competitor kita tengah buat lagi baik. Okay, so ancaman, threats, apa ancaman yang ada? Mungkin senang ditiru, mungkin ancaman dia pricing dia terlalu murah atau terlalu mahal. So you kena fikir apa yang kita nak gunakan. Kita ada satu example yang April akan explain. So dalam slide ni, example yang dibagikan adalah Apple. Dalam dia punya strength, dia adalah satu brand yang global iconic, semua orang pun kenal. Dia adalah top dalam teknologi semua, dan dalam semua brand dia adalah choice yang pertama bagi pelanggan semua. Tapi dia ada weakness dia juga, which is mahal sangat. Dan dia punya software tu dia tak boleh guna bagi semua. Tak boleh share. Ya, tak boleh share. Dia ada iPhone baru boleh Baru share. boleh. Ya, so itulah weakness dia sendiri. Dan bagi dia punya opportunity pula, dia ada consistent punya customer growth, and sebab yang beli selalu beli model baru. Diorang mesti nak ikut balik sebab dia dah tahu macam mana guna produk ni. Nak guna produk lain, dia belajar lagi sekali, memang dia tak nak. So dia dah dapat loyalty dari sana. Dan lagi satu opportunity ialah dia punya watch wearable, smart wearable technology. Semua peralatan, kalau dia beli laptop, kalau nak beli jam tangan smartwatch, dia mesti kena beli jam tangan dia orang. Atau dengan headphones pun dia kena beli produk mereka. So pada macam tu dia dapat lebih banyak opportunity untuk dapat customers. Dan whereas bagi dia punya threats tu, dia ada banyak competition macam Samsung. Lebih murah lagi. Yes. Dan dia juga ada case lawsuit. Dia dan juga untuk penetrate market yang baru. Ya, sebab mereka punya produk pun very specific saja mereka ada. So when you also ada buat activity, kita ada satu part yang you all will need to fill up yang ni. Senang saja kan? Just apa bagus, apa tak bagus, dan kita kena fikir pasal produk kita. Okay? So this part is additionally kita ada buat sikit research untuk adik-adik sebab kita nak bagi lebih banyak information kalau boleh, untuk semua belajar pasal apa kejayaan yang ada dari bidang branding atau design. Okay, pertama sekali I suka kalau adik-adik boleh tengok yang last punya Netflix series. Ada satu series nama dia Abstract the Art of Design. Memang very good series. Dia ajar pasal macam mana designer yang buat tulisan saja, dia buat typography saja, and dia punya business belakang tu. Ada satu pasal dia orang buat kereta design. Ada lagi satu yang Michael Jordan punya kasut Jordan, dia buat design pasal tu. So each series pasal satu industri saja dan apa dia orang tengah buat. So kalau you nak melihat apa lagi peluang yang ada dari segi design, you boleh tengok yang tu. Selain tu, yang first two links yang ada kat sana, Creative Boom, dari Creative Boom, 15 Unexpected Career Paths for Graphic Designers. So you boleh baca kat sana, tengok apa jenis bidang yang ada, dan dari sana you boleh research what kind of college level degree yang you boleh belajar. Alright. Selain tu, yang khusus ni, kita juga sharekan beberapa link bagi khusus yang kita ada berkaitan dengan seni, dengan creativity dalam Malaysia. So sana ada MIA, ada Lim Kok Wing, ada Taylor's University,
dan juga Raffles dan ada banyak lagi lah. Ya. Tapi yang ini adalah macam Yang main ada sikit dekat- yang fokus banyak sangat dekat reka bentuk. Yeah, so Ya. dalam segi design ada banyak jenis design, ada architecture design, Ada graphic design, ada designer Product buat design. electronics design, product designs, multimedia design dan yeah. sebagainya. So dari segi sana you boleh tengok mana yang you minat dan boleh explore juga. Okay, saya juga ada bagi sikit video tentang design, apa itu design semua. So kalau adik-adik masa pergi tengok. Okay, so kita nak masuk ke activity individual. Okay, activity individual ni this is yang you orang akan buat dan akan upload di Google Drive. Kalau nak pakai Microsoft Word untuk buat kerja you boleh, tapi you kena save file ni dekat Google Drive. So kat Google Drive tu create satu folder dan bagi nama penuh you kat folder tu, dan dalam folder ni you boleh letak dokumen ni. So dokumen pun boleh pakai, Google Docs pun boleh pakai, lagi senang. Sebab you just have to right click, create folder, buat folder tu, lepas tu dalam folder tu you right click new Google Doc. Senang macam tu. Alright? So bila you dah create Google Doc tu, dalam Google Doc you boleh paste 5 topik ni yang you kena ada lah. So dalam slides you can also, sebab slide activity 1, 2, 3 tu boleh dalam satu slide pun no problem. So maybe your slides mungkin 2 slide ke 3 slide saja, no problem. Okay, so first bagi nama produk atau perkhidmatan. Okay, what is the name? Tak payah fikir pasal design dulu, kita nak nama saja, sebab kelas yang selepas ni akan ajar pasal design. Kita akan explore apa jenis design kita nak pakai. So kita nak tahu nama produk atau servis bagi satu perenggan saja. Satu perenggan je, huraikan apa syarikat you, apa you tengah buat, what is your service, what is your product about. Okay, lokasi kedai, so mungkin kedai you kat shopping mall, area KLCC ke, area PJ ke, area Shah Alam, bagi tahu mana satu area. Mungkin nak bagi few areas pun boleh, tapi lebih baik we standardize. Mungkin service you online, so you cakap cikgu mine is everywhere, so boleh cakap online saja, boleh juga. Okay, tuliskan satu slogan. So yang tadi kita cakap macam Nike, just do it. So you bagi 3 perkataan saja. Okay, dan juga lakukan SWOT analysis. So kalau kita tengok dia ada step-step dia sendiri, dan juga ni steps bila seorang nak fikir pasal produk mereka akan melakukan ni. Atau bila you nak start business you pun, you kena fikir apa messaging you, apa nama, kenapa you buat ni, siapakah yang you tengah target audience semua. Okay, so kalau you tengok sini SWOT analysis, kita ada dokumen yang kita akan tunjuk lepas ni, yang you boleh tengok di slide nombor 36. Nanti ada template yang you boleh klik untuk download template tu. Kalau tak nak, you nak buat kotak, 4 kotak tulis strength, weakness, opportunity threat pun boleh. Jangan takut, you boleh buat sendiri juga. Okay, so ada juga nota kat sana macam mana nak create folder, masukkan dalam Google Drive, dan selepas kita approve ni, bila kita dah approve, kalau ada apa-apa soalan, kita mungkin akan beritahu, mungkin produk ni kena tukar sikit ke apa-apa, kita akan beritahu. Tapi usually should be no problem, apa-apa produk pun kita boleh cuba buat design nanti. Okay, dan kalau kita lihat slide seterusnya, slide 34, kita ada tengok online quiz. Jangan takut, senang saja. Okay, semua dah bagi tahu. Dan adik-adik pun mungkin ada slides pun, so you boleh tengok. Jangan takut, kita pun tak suka nak buat exam semua, tapi bagus untuk kita ketahui apa yang kita belajar. So a few things yang kita tengah bagi nak adik-adik ingat balik ialah apa itu produk, what is branding, kenapa kita buat branding. So just a few questions, okay, yang you boleh jawab sendiri. Alright,
Dia dari segi Google Form, so jawab Google Form tu dan kita boleh tolong selepas. Ada soalan-soalan pun boleh tanya dalam next punya lesson. Yes, kalau apa-apa kita nampak keliru ke apa tak faham, kita boleh address sebelum kelas. Alright. Kalau kita tengok selepas tu slide 35, ini ialah untuk demographics yang tadi kita cakap. Kalau kita cakap lokasi semua, so here you can use apa yang tadi cakap, jantina, lingkungan umur mereka, tempat tinggal atau tahap pendapatan mereka. Okay, so this one also kena include dalam latihan anda. Slide 36 you boleh tengok ada SWOT analysis template yang tadi kita cakap, boleh download dari sana. Slide seterusnya ialah macam mana kita nak buat kajian audience kita. Siapakah audience ni? So kita tak masuk banyak sangat untuk explain tu tadi, tapi ini untuk bacaan tambahan untuk adik-adik. Tapi kalau kita masuk ke sana, kita boleh tengok style macam mana kita dapat tahu siapakah mereka, siapakah audience ni. So dalam social media macam Facebook, you boleh masuk administrative mode. Okay, dekat sana you boleh tengok siapakah visitor yang datang ke site you. Mungkin maybe selalu orang datang pukul 3 petang, yang datang selalunya mungkin orang dewasa saja. So you boleh tengok, oh masa tu I mungkin nak buat marketing campaign macam mana. So you boleh buat different styles of understanding siapakah customer kamu. Okay, analytics ni paling bagus. Memang ada banyak you boleh belajar dari sana. Dan juga satu career atau kerjaya yang you boleh explore. So yang designers kat sana juga atau content writers yang buat social media ni, mereka kadang-kadang tak perlu masuk office. Ada kawan saya juga yang tak ada office. Dia punya office kat US, so dia kerja kat sini. Dia cuma bagi informasi, duduk meeting. Sebelum COVID pun macam tu juga mereka buat business. So kadang-kadang dia boleh pergi holiday dekat pantai pun dia boleh kerja, sebab meeting semua online saja. So designers ni ada unik sikit lah. Saya selalu bila pergi cuti, bila jumpa dengan kawan-kawan baru, selalu tanya apa kerja mereka. Selalunya designers. So designers atau social media experts, analytics semua, mereka kerja macam tu. So it's a cool opportunities. Selain tu, kalau kita pergi tengok next slide, slide 38, bagaimana mencari pesaing. So saya dah bahagikan bacaan tambahan tu untuk 4 steps lah. So steps dia ialah determine siapakah pesaing anda. Okay, bagaimana mencari competitors kan. Kena gather information pasal mereka. Mereka ni market share mereka berapa banyak, berapa banyak revenue mereka, pendapatan mereka. Dan juga buat SWOT analysis untuk mereka juga boleh. Sebab you boleh tahu apa kekurangan mereka dengan kebaikan you. You boleh compare SWOT analysis dua-dua. Alright. Dan juga boleh incorporate data yang baru yang tadi saya cakap juga, social media analytics is a good way to use. Okay, so dari sana I hope everybody can understand a little bit about apa itu branding. Alright. Dan kita harap to see everybody's assignments, activity dan juga quiz. Good luck. Kalau ada apa-apa pun kita boleh chat dekat group chat. And terima kasih. Terima kasih.